شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis Sahibul Samahah Profesor Dato' Arif Perkasa Dato' Muasri bin Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis, yang berbahagia Brigadier General Yazid bin Yusuf Panglima 30 Brigade Infanteri Kem Bukit Kauda Perlis, Sahibul Fadilah Ustaz Tajuk Urus bin Abdul Halim Timbalan Mufti Negeri Perlis, para pimpinan Markas Brigade 30 Infanteri Kem Bukit Kauda, para anggota Angkatan Tentera Malaysia Markas Brigade ke-30 Infanteri, para pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perlis yang hadir pada pagi ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sidang penonton yang menerusi live channel Pro Media Tajdid dan Suara Sunnah yang mengikuti kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas kurnia dan rahmatnya dapatlah kita bersua dan bersama menjayakan pertemuan yang bermakna pada pagi ini. Sungguhnya pertemuan ini sudah tentu suatu yang dapat menjalinkan tautan ukhuwah Islamiyah di kalangan kita, umat Islam, dan menambahkan kebaikan buat kita. Sebelum saya meneruskan agenda sesi soal jawab bersama Sahibul Samahah, izinkan saya untuk mengambil sedikit ruang dan waktu untuk menerangkan beberapa perkara tentang Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kerana ini dinamakan program ziarah Jabatan Mufti, jadi saya mengambil peluang untuk menerangkan secara ringkas hal ehwal Jabatan Mufti. Untuk makluman hadirin yang bahagia Brigadier General dan hadirin sekalian, kewujudan Jabatan Mufti Perlis adalah bertunjangkan, berteraskan kepada kewujudan Mufti Negeri Perlis. Sebagaimana dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis 1948 menyebut bahawa agama bagi Negeri Perlis ialah Ahli Sunnah wal Jamaah seperti yang diamalkan dalam negeri ini, dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis adalah ketua agama bagi negeri ini. Maka Seksyen 45 dalam enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Perlis 2006 memperuntukkan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis melantik seorang mufti, yang tugas seorang mufti ialah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah berkenaan dengan semua perkara hukum syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di negeri Perlis selepas Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah. Jadi secara ringkas tuan-tuan sekalian, kami di Jabatan Mufti Negeri Perlis bergerak dengan 4 bahagian, iaitu pertama bahagian pentadbiran dan keuangan. Kita ada bahagian pentadbiran dan keuangan, semestinya suatu bahagian utama yang menguruskan hal ehwal pengurusan pentadbiran. Seterusnya kami ada bahagian fatwa, yang mana fungsinya menguruskan aspek pengeluaran fatwa melalui Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja, dan perkhidmatan nasihat hukum, irsyad hukum, kajian isu-isu fatwa kontemporari dan terkini, penerangan fatwa dan lain-lain. Seterusnya kami ada bahagian falak dan pengajaran, yang mana antara fungsinya adalah semakan penentuan arah kiblat, ru'yah hilal Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah, menyediakan takwim salat di Negeri Perlis, dan menguruskan tauliah pengajaran agama Islam di Negeri Perlis, menguruskan guru Al-Quran, maibs dan lain-lain. Bahagian ketiga ialah bahagian maktabah dan penerbitan, yang mana bahagian ini menguruskan penerbitan buku-buku agama dan risalah-risalah agama yang diterbitkan secara percuma, diedarkan kepada seluruh umat Islam Negeri Perlis, menguruskan penerbitan teks khutbah, menguruskan laman web dan media sosial Jabatan Mufti Negeri Perlis. Tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan yang belum lagi mengetahui, boleh sekarang ini untuk apa sahaja maklumat yang hendak didapatkan berkaitan Jabatan Mufti,
tuan-tuan ada handphone, boleh buka internet, boleh melawati laman web Jabatan Mufti dengan iaitu nama muftiperlis.gov.my, ataupun media sosial yang lain type saja Jabatan Mufti Negeri Perlis, sama ada Facebook, IG dan seumpamanya. Seterusnya bahagian sokongan, iaitu antaranya bahagian isnad, iaitu Institut Sunnah dan Irsyad. Ada beberapa pegawai di sini bahagian isnad yang tuan-tuan mungkin sedia maklum. Bahagian isnad antaranya melakukan penyelidikan hukum, irsyad hukum, penganjuran program-program daurah ilmiah, dan juga penganjuran seminar-seminar kefahaman agama. Dan juga di bawah isnad ada pegawai-pegawai mubaligh, pegawai mubaligh, pendakwah yang dihantar ataupun mendapat jemputan daripada seluruh agensi kerajaan maupun swasta untuk memberi ceramah berkaitan agama. Sedikit lagi berkaitan dengan beberapa program yang telah Jabatan Mufti Perlis buat dan dalam perancangan untuk dilakukan pada tahun ini. Antaranya program-program ziarah Jabatan Mufti seperti ini dilakukan dalam setiap bulan, sama ada kepada agensi ataupun ke masjid. Ada kepada masjid setiap bulan. Kemudian program ambil tahu fatwa. Kalau tuan-tuan dengar Perlis FM setiap hari Jumaat pukul 3.15 hingga 3.45, program ambil tahu fatwa dikeudarakan pada setiap minggu. Ijtima' Jumaat pada setiap hari Jumaat bermula 8.30 pagi sehingga 11 pagi bertempat di Masjid Alwi, membicarakan berkaitan dengan tajwid Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran dan juga hadis. Sohibul Samahah juga ada sesi dalam ijtima' ini mengupas berkaitan kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan boleh mengambil peluang untuk bertalaki kitab Syama'il Muhammadiyah di ijtima' Jumaat setiap hari, setiap minggu. Kemudian penerbitan buku yang diedarkan secara percuma. Untuk makluman tuan-tuan, buku yang terbaru dilancarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, iaitu pada 16 Februari di KUIPS, sempena seminar penilaian status hadis yang dilaksanakan di KUIPS baru ini. Buku yang terbaru kami lancarkan, iaitu yang dilancarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, iaitu bertajuk Tazkirah Direnjis Menghiasi Majlis. Buku ini menghimpunkan sebanyak 50 teks tazkirah dengan dibahagikan kepada kategori masa, iaitu tazkirah 1 minit, tazkirah 2 minit, tazkirah 3 minit, tazkirah 4 minit dan tazkirah 5 minit. Buku itu ada di belakang, tuan-tuan boleh dapatkan seusai program kita nanti. Dan tujuan utama adalah untuk dimanfaatkan oleh semua pihak, sama ada agensi kerajaan, badan berkanun, badan beruniform, NGO, institut pendidikan, pimpinan masyarakat, dan juga secara individu untuk dibaca di rumah bersama keluarga, apa sahaja majlis untuk dijadikan sebagai pengisian tazkirah tersebut. Dan buku ini boleh dijadikan rujukan dan bahan bacaan semua pihak agar budaya tazkirah ini kita hidupkan di pelbagai peringkat. Dan yang terakhir saya ingin wawarkan berkaitan dengan program Perkampungan Sunnah. Program Perkampungan Sunnah Negeri Perlis siri ke-8 kita laksanakan pada tahun ini, bermula 2015 semenjak Sohibul Samahah menjadi mufti Negeri Perlis buat kali kedua. Dan pada 2015 itu beliau mencetuskan idea Perkampungan Sunnah, dan kali ini tahun ini siri yang ke-8, iaitu akan berlangsung pada 26 hingga 28 Mei ini bertempat di Masjid Alwi. Jadi tuan-tuan boleh mengaturkan perancangan untuk berkunjung ke Perkampungan Sunnah itu nanti, insya-Allah. Baik, itu secara gambaran ringkas saya bersama saya tekankan berkaitan dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Seterusnya saya teruskan dengan sesi utama kita pada pagi ini. Sebelum itu saya ingin membaca 2 rakaat pantun. Boleh tuan-tuan? Markas Brigade ke-30 Infanteri megah berdiri pahlawan Pertiwi.
kami datang untuk menziarahi. Semoga tautan ukhuwah hingga ke ukhrawi. Berkawat kaki di bawah terik mentari, membina disiplin dan jati diri. Tiba masa yang dinanti, sesi soal jawab bersama Mufti, insya-Allah. Baik, sesi soal jawab ini saya akan ajukan soalan kepada sahibus samahah Datuk. Soalan-soalan ini antaranya soalan yang dikumpulkan. Sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan ini, antara soalan ini diutarakan juga oleh wakil daripada tuan-tuan. Saya serahkan kepada bahagia Datuk untuk memberi muqaddimah awal. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Suara saya jelas tak? Okey. Okey. Yang saya hormati Brigadier Jeneral Yazid bin Yusuf, Panglima 30 Brigade, yang saya dipahamkan baru sebulan sampai sini. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke negeri Perlis. Dan saya secara pribadi memang ada hubungan yang selalu baik dengan panglima-panglima di sini. Dan rumah saya pun tak jauh daripada sini. Oleh kerana sehari dua lepas ada bekas menteri, timbalan menteri datang rumah saya. Dia kata, pasal apa Datuk Mufti tak pernah bawa keluarga atau orang tak tahu keluarga? Jadi hari ini saya bawa isteri saya mai. Walaupun dia tanya di tempat lain. Timbalan saya sahibul fadilah Ustaz Tajul Urus Abdul Halim yang baju kuning ni di depan ni, dan juga kepada semua kepimpinan 30 Brigade dan juga Jabatan Mufti, Ustaz meramai, Ustazah meramai, saya bawa ajak mai ke sini hari ini sebagai tanda ziarah. Yang di sebelah saya ni Ustaz Khidir merupakan pegawai di bahagian fatwa. Jadi kalau nak tanya dia tentang perkembangan fatwa, apa yang dah keluar fatwa, boleh tanya langsung pada dia. Saya nak ucapkan terima kasih dulu kerana mengizinkan atau menerima kedatangan kami di sini. Dan saya mengharapkan hubungan 30 Brigade ni dengan Jabatan Mufti hubungan yang baik, menyahut hasrat kita sendiri. Dan kemudian Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda pun selalu tanya tentang apa yang kita buat dengan 30 Brigade hubungan. Dan insya-Allah ini merupakan antara langkah-langkah yang kita buat. Buku ni tak berapa bagus ni. Yang ni lagi bagus ke? Yang ni lagi jelas ke? Yang tadi. Saya nak sebut sikit sekali buku ni. Buku ni asal idea ni lah idea Tuanku Raja Muda, supaya dalam majlis, termasuk dalam majlis di 30 Brigade ni, ada ruang seminit, ada ruang 2 minit boleh digunakan untuk baca. Kerana kita dah ukur dah bahawasanya kalau baca yang ni seminit, kalau baca yang ni 2 minit. Jadi saya tahu tentera ni mengutamakan ketepatan masa. Jadi dia tahu ada ruang 3 minit, dia boleh tengok ada tazkirah 3 minit. Itu jika dibaca tanpa teks Arab. Dan ada garis panduan untuk baca yang di bahagian hadapan itu, dan mudah-mudahan boleh digunakan. Ada juga bahan-bahan Jabatan Mufti, buku perlis berzikir dan seumpamanya yang boleh untuk digunakan oleh tuan-tuan angkatan tentera khususnya ketika berada di tempat-tempat yang mana berada. Dan kita memudahkan, mungkin bagi yang tak berapa boleh baca bahasa Arab, dia ada QR code di sini, dia scan, dia akan keluar cara bacaan, bunyi bacaan tu. Kalau tidak, dia boleh baca di sini. Bagi siapa yang boleh. Ini saya nak mukaddimahkan supaya kita dapat manfaat bersama dengan kehadiran kami ini. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh kita dengan wang
Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ni dapat dimanfaatkan oleh kita bersama, insya-Allah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, mukadimah tadi alhamdulillah mendapat manfaat untuk kita semua. Datuk, saya teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan pertama ini, Datuk, berkaitan dengan akikah dan korban. Ada seorang, dia mungkin masa kecilnya tak sempat ataupun tak dilakukan akikah untuknya. Kemudian bila dia mendekat dewasa, mungkin di kalangan angkatan tentera kita yang dah pun terlibat dalam kerjaya, apakah pilihan utamanya untuk didahulukan, sama ada dia melaksanakan korban ataupun akikah yang dia tidak laksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan. Sebenarnya asalnya saya minta kalau boleh dia bertanya terus, tapi takut jadi lambat. Jadi Ustaz Khidir kata dia kumpul dulu soalan, kemudian dia tanya. Pertama tentang akikah dan korban ni. Korban ni kita pun selalu juga buat korban di sini. Tahun bila kita ada bagi berapa ekor supaya buat korban di sini. Korban ini dua-dua, akikah dan korban, adalah sunnah pada sunat. Maksud bukan wajib, pada majoriti para ulama. Majoriti para ulama ni, kebanyakan ulama kata benda ni sunat. Perkara ni sunat untuk dilakukan. Cumanya korban ni ataupun udhiyah ini, korban ini dari segi pemberat tu nampak dia macam sikit lebih berat daripada akikah. Kerana apa? Kerana ada hadis-hadis Nabi SAW yang macam agak tegas sedikit tentang korban ni. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Nabi SAW kata, man kana lahu si'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang ada keluasan, duit ada, tapi dia tak melakukan korban, dia jangan menghampiri musalla kami. Maksudnya dia patut korban lah. Sehingga menyebabkan di dalam mazhab Hanafi dia mewajibkan untuk korban ni. Tapi jumhur para ulama, bila saya sebut jumhur ni majoriti para ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Hanbali, Malik, dia menyatakan sunnah korban ni. Kerana ada hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menyebut, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya, iaitu Nabi kata, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa sya'ruhu wala basharah, afala yamassa min sya'rihi wala basharihi. Kata Nabi SAW, apabila masuknya 10 Zulhijjah dan seseorang kamu nak melakukan korban, wa arada ahadukum an yudahhi, seorang kamu nak melakukan korban, maksudnya ada orang yang nak, ada orang yang tak nak. Dan kalau wajib, mesti Nabi kata mesti kamu melakukan korban, kan? Jangan dia memegang jangan dia potong rambutnya ataupun kukunya, yang selalu yang kita tahu bab itu. Itu pun satu perbahasan panjang dalam bab itu. Cuma maksudnya ini korban. Satu lagi akikah tadi. Akikah ni, korban ni setiap tahun ada. Masuk saja kita panggil raya korban, kita korban. Korban setiap tahun. Cuma akikah dia berkaitan dengan kelahiran anak. Kelahiran anak. Dari segi jumhur ulama, semua ulama kata akikah ni sunat untuk buat. Adalah pendapat yang mewajibkan, seperti pendapat dalam mazhab Daud Az-Zahiri. Daud Zahiri ni salah satu mazhab. Mazhab ni tuan-tuan kena tahu,
Mazhab dalam Islam ni banyak, 1000 pun boleh pergi mazhab. Cuma yang popular 4, yang tu prominent dia 4. Jangan kita sangka mazhab ni 4, mazhab ni banyak. Mazhab ni maksud apa? Cara school of thought, school of fiqh, cara dia merumuskan fiqh tu. Macam mana hukum hakam fiqh Tuhan bagi tu, buat dengan tak boleh buat ni, macam mana cara dia faham. Itulah mazhab. Cara untuk dia faham tu, bukan setakat dia faham benda tu, cara untuk dia faham. Untuk nak mudah bagi faham orang awam ni. Okey. Mazhab kebanyakan kata sunat saja. Jadi bila kita tahu dua ni, baru boleh kita tahu yang mana satu nak buat. Biasanya tak bertembung lah, pasal yang ni berkaitan dengan kelahiran anak, yang ni berkaitan dengan raya korban. Tiap-tiap tahun ada. Yang ni untuk satu orang sekali lah, untuk anak. Kalau dia ada 2 anak, dia buat 2 lah. Jadi dengan itu, kalau dia tanya apa yang nak patut didahulukan, saya tak nampak lah nak dahulukan apa, melainkan dia kerana akikah ni boleh dilewatkan. Korban ini dia ada hari-hari yang tertentu. Kalau dalam hari berkenaan, hari-hari korban, dia dahulukan korban dulu lah, lepas tu dia buat akikah. Melainkan dia kerana akikah dia ada masa lagi, mungkin setahun ni tak boleh buat, tahun depan dia boleh buat, karena kelonggaran dia masanya lebih luas. Jadi korban pada hari-hari yang berkenaan. Tapi secara umumnya tak ada pertembungan, kerana masanya bukan serentak. Masanya satu mempunyai mumtad, masa yang luas, satunya masa yang terhad beberapa hari, yang seperti yang disyariatkan, iaitu pada hari raya korban dan hari-hari tasyrik. Baik, alhamdulillah. Pencerahan jawapan daripada Sahabat Samahah seperti tadi berkaitan dengan mana tindakan kita untuk dilakukan, sama ada kita nak lakukan akikah ataupun kita nak lakukan korban. Jadi jelas penjelasan tadi, korban ada had masanya, iaitu hari-hari tertentu. Akikah dia agak lebih luas. Jadi kita berdasarkan kemampuan ataupun keadaan masing-masing, di mana kita hendak dahulukan, insya-Allah. Baik, seterusnya soalan yang kedua. Soalan ini Datuk berkaitan dengan hukum menilik nasib. Zaman sekarang ini, zaman jahiliah dulu pun dah ada nilik nasib. Zaman sekarang ni makin nilik nasib, pelbagai cara moden yang ada ni menjurus ke arah tilik nasib ni. Jadi mungkin Datuk boleh bagi panduan. Okey, terima kasih. Tilik nasib ni apa dia? Yang ni kita nak tahu benda apa yang nak jadi ke depan. Yang mana kita tak ada jalan nak tahu benda ni. Tak ada kaedah untuk nak tahu. Kalaulah kita tahu besok adalah merupakan hari Rabu, yang ni kita tak tilik. Memang dah tahu dah besok hari Rabu, walaupun dia benda nak datang ke hadapan. Tapi tilik nasib ni kita menilik sesuatu kejadian yang akan berlaku di hadapan, yang untuk mencapai pengetahuan tu tak ada jalan. Hanya Allah saja boleh tahu. Kalau kita kata besok kemungkinan satu melawat 30 brigade, itu perancangan. Kita tahu di atas perancangan. Itu pun kita terhad. Kalau Allah takdirkan berlaku apa-apa, tak jadi. Mengetahui yang gaib, macam budak ni besok besar ni akan jadi orang kaya ke orang miskin. Budak ni orang ni kalau bernikah dengan kawan ni akan jadi macam mana. Ini benda yang ke depan yang kita tak tahu. Kalau kita agak melalui jangkaan, itu tak dinamakan tilik. Seperti orang tengok ramalan kaji cuaca, dia ramal itu di atas dasar sebab-sebab yang tercapai. Sebab tu awan bergerak, pergerakan angin, so dia ada asas. Asas tu manusia boleh capai. Itu tak dinamakan
Ghaib. Itu pun dia tak boleh confirm mesti hujan mesti berlaku, dijangka. Sebab tu ramalan, dia kata ramalan, insya-Allah. Patutnya dia kena tambah insya-Allah, kerana wa indahu ilmul ghaib, kerana di sisi Allah saja ilmu ghaib. Allah saja yang mengetahui yang ghaib. Allah saja yang mengetahui apa yang hujan nak turun di mana, wa ya'lamu arham, dia tahu apa yang ada dalam rahim. Bahawasanya yang ni rahim tu bukan lelaki perempuan, budak ni nak jadi macam mana ke depan, dia tahu. Allah saja yang maha tahu. Dan Allah saja yang maha tahu apa yang satu jiwa tu akan berlaku, kan? Akan buat besok. Madza taksibu ghada, besok dia akan buat apa, hanya Allah saja yang tahu. Demikian juga Allah saja yang tahu bi ai ardin tamud, kita akan mati di mana. Kita mungkin kata aku nak mati kampung aku, lah kali tak mati kampung kita ke depan. Tilik nasib kita pi tanya benda-benda yang orang semua tak tahu ni, melainkan Allah pi tanya pada satu orang. Ni tilik nasib. Kita kata nasib saya, Tuan, lagi 5 tahun ni kalau saya menega, saya kaya ke saya miskin? Menega ni naik ke tak? Tapi kalau dia tu kata ikut marketing sekarang ni, bisnes ni boleh naik, itu ada jalan. Tapi kalau dia tak ada, dia mari buka kertas ya, ataupun ada burung dia pergi ambil kertas tu, dia kata hang ni kalau buat macam ni jadi macam ni. Itu tilik nasib. Apa hukum tilik nasib? Pertama, kita kena tahu Nabi sendiri tak tahu apa nak berlaku ke depan, melainkan kadar yang Allah bagi tahu. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Kalau sekiranya aku tahu apa yang akan berlaku ke depan, Quran kata, Nabi kata kalau Allah suruh Nabi kata kalau aku tahu apa yang nak berlaku ke depan, nescaya aku akan membanyakkan yang baik dan aku tidak akan disentuh oleh kejahatan. Aku takkan kena perancangan musuh tu. Nabi pun pernah tewas di dalam peperangan kerana tak tahu apa nak berlaku ke depan. Allah saja yang tahu. Kalau ada siapa pergi belajar ilmu tarikat, dia kata tok guru dia tahu semua nak mai ke depan, bohong. Alimul ghaib wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dia mengetahui yang gaib dan dia tidak menzahirkan yang gaibnya kepada sesiapa, melainkan sesiapa yang dia redha di kalangan rasul. Apa yang Allah bagi tahu, Nabi tahu. Itu pun Nabi tak tahu semua. Nabi tak boleh tahu semua. Kita pergi tanya tukang tilik. Sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man takahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang tilik, kemudian dia membenarkan apa yang kawan tu katakan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Cumanya mungkin orang akan kata, saya bukan percaya kata dia tahu yang gaib. Kalau kita pi kat tukang tilik tu, kita kata dia ni memang benda apa nak berlaku ke depan semua dia tahu. Kalau kita i'tiqad macam tu, kita pi pada satu orang, kita menjadi kafir, keluar daripada agama, murtad. Tapi kalau kita kata dia bukan tahu, tapi dia konteks jin. Jin ni tahu benda-benda hak orang tak tahu. Kejadian kemarin yang kita tak, dia kata dia kontak jin. Jin mencuri khabar, Allah bagi tahu kat dia. Dia kata Allah juga, dia kaitkan dengan Allah. Dia tak kata dia tu sendiri tahu, dia kaitkan dengan Allah Ta'ala. Kalau dia kaitkan, dia melakukan dosa yang besar. Kalau dia kaitkan, dia tak kata dia tu tahu sendiri, Allah bagi tahu ke melalui sebab-sebab yang mana tak munasabah, dia melakukan dosa besar. Kerana Nabi SAW kata, man ata arrafan fasa'alahu an syait fasaddaqahu
lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Ni dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Muslim dia tak ada perkataan fasaddaqahu. Cuma apa dia? Nabi kata siapa yang mendatangi arrafa, ni tukang tilik, fasaluhu an syai', tanya dia sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima semayang 40 malam. Tak diterima semayang tu maksud dia terlega, aku tak payah semayang 40 malam, bukan. Ataupun 40 hari masuk malam tu, tak 40 hari tak diterima. Bukan maksud tu, maksudnya semayang dia tetap wajib, dia tak semayang dia berdosa. Tapi maksudnya gaji tak ada lah, pahala tak ada bagi 40 hari solat dia, kerana dia pergi tanya kepada tukang tilik. Dia pergi cuba tengok sikit tangan saya ni ke depan nak jadi macam mana. Kalau dia kata dia ni Allah ada bagi satu ilmu, dia boleh tahu 40 hari semayang tak diterima. Dalam riwayat fasaddaqahu, dia percaya. Kalau dia percaya apa yang bagi tahu benar, tapi benar tu bukan dia sendiri yang tahu, Allah bagi tahu, tapi tak boleh berlaku begitu. Tapi dia kata mungkin dia ni ada ilmu, Allah bagi tahu, dia boleh tahu yang ke depan. 40 hari tak diterima. Sama juga orang yang baca bintang-bintang tu, Capricorn, Aries. Oh, dia kata kalau ikut ni bulan ni aku ni untung zodiak 40. Kalau dia macam mana dia tahu? Dia kata depa ni memang tahu, ilmu depa tahu. Kalau dia percaya mereka tu tahu, dia menjadi murtad. Tapi kalau dia tak percaya depa tu tahu, dia kata depa ni ilmu Allah bagi, depa boleh baca, semayang dia tak diterima 40 hari. Kerana kalau para ulama menyebut dia tak menjadi murtad kalau dia kata Allah yang bagi tahu, sebab hanya dia berdosa. Kalau tidak, kalau dia murtad bukan saja 40 hari, sepanjang hayat tak diterima semayang. Bila sebut 40 hari itu denda untuk dia, maksudnya selepas 40 hari diterima balik solat dia. Maka sebab itu kita jangan tilik nasib. Ada orang Allah bagi firasah, dia akan kata, misal orang bagi sebut tentang Imam Nawawi rahimahullah, aku percaya bagi dia ni mungkin ada walahu sya'n, bagi dia ni ada satu masa depan di hadapan. Jadi ini tak apalah, yang ni firasah Allah campakkan kepada dia untuk Allah singkap untuk dia tahu dalam satu kejadian ataupun beberapa kejadian. Sebab itu jangan pergi menilik nasib. Tilik nasib ni membodohkan orang. Ramai orang cerdik-cerdik patah semangat pasal percaya kat tukang tilik nasib. Tukang tilik nasib tu kalau dia boleh tahu masa depan, dia tilik nasib dia sendiri, dia tak duduk tepi jalan tu. Macam orang pergi beli benda-benda cincin apa, percaya cincin ni kalau pakai menega boleh naik, boleh untung. Ini semua bodoh. Kalau betul menega boleh untung, hang dululah pakai, tak usah jual kat orang. Dia apa? Sebab tu agama dia datang, dia anti superstition, dia against karut marut khurafat ni. Kerana karut marut ni membodohkan akal manusia. Sama yang orang pergi percaya kat bomoh tu, syaitan kadang-kadang menyebabkan orang bergaduh macam tu. Tuan-tuan pun tahu bahawasanya ada kes yang pelajar, yang tentera, yang kononnya seorang tu diseksa sampai mati kerana bomoh kata dia tu curi. Sebab tu agama, dalam fatwa agama ada yang menghukum mati bagi tukang sihir ni. Jahat. Bomoh-bomoh ni bergaduh adik-beradik, saudara mara sebab bomoh. Dan ada orang percaya syaitan, dia memanglah dia akan sebut benda-benda yang kita akan terpengaruh. Dia akan kata, oh, bukan orang lain ni yang buat ni, orang ni tinggi-tinggi, kereta warna merah, mai duduk tak berapa jauh dia rumah. Oh, dia kata, oh betul-betul ada pak saudara dia kata. Dia kata kalau tak betul macam mana bomoh boleh tahu. Minggu lepas dia datang rumah orang ni,
Dia bawa 3 orang anak. Betul lah kita. Syaitan, dia menyampaikan khabar yang dia tahu. Bila kita datang jumpa dia, syaitan yang ada dengan dia ni, qarin ni, dia ada report, dia ada maklumat tentang apa yang berlaku di rumah kita. Dia bagi tahu pada syaitan bomo tu. Syaitan bomo tu bagi tahu pada kita. Lalu kita terpengaruh dengan apa yang dia bagi tahu. Lalu kita bergaduh, suami isteri, kaum keluarga, mak mentua dengan menantu, adik beradik, kerana percaya kepada tukang sihir dan tukang tilik. Nabi SAW larang, pergi tanya pun tak sah. Kerana bila kita pergi tanya dia, melainkan kita pergi tanya nak bukti kat orang kata hang bohong. Tapi kalau kena kita pergi tanya, sekali benda tu akan main dalam fikiran kita. Betul juga tadi dia kata tu. Tuan-tuan pergi baca tu, zodiak tu, tuan-tuan akan tengok lah. Jika sekiranya langkah yang dibuat itu bijak, mungkin anda akan beruntung besar pada minggu ini. Kebetulan memanglah ada manusia dalam 10 orang, 1000 orang yang lahir bulan Januari, 1000 orang yang lahir dalam bulan Ogos, akan berlakulah benda tu. Dalam 1000 tu, dalam 100,000, sejuta manusia, bukan sejuta lah, berpuluh juta manusia yang lahir dalam bulan Ogos atau bulan Januari, bulan September, dia akan berlaku lah. Betul lah, aku bulan ni macam untung sikit. Dia percaya, dia tak pergi tanya yang rugi yang banyak lagi. Sebab itu agama menentang kebodohan ini. Dan kita jangan menilik nasib. Wallahualam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Jawapan daripada Sahibul Samahah. Ketegasan Nabi SAW melarang menilik nasib dan berjumpa bomoh dan seumpamanya. Dan larangan tegas sebab memberi kesan yang dahsyat, menjejaskan akidah dan kerosakan, sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan seumpamanya. Jadi kita ingat hadis yang Sahibul Samahah baca tadi, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya soalan yang ketiga ni Datuk, berkaitan dengan mungkin wang yang batil. Orang yang terlibat dengan jenayah rasuah atau korupsi, adakah boleh dikenakan sehingga ke tahap hukuman mati, Datuk? Orang yang terlibat dengan rasuah dikenakan hukuman mati. Ramai mati dalam negara kita Saya cuma nak pahamkan tuan-tuan tentang hukuman dalam syariat. Pertama, kita kena tahu ada hukuman yang memang syariat dah tetap dah. Hukum qisas, bunuh balas bunuh. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu pada hukuman bunuh balas adalah kehidupan bagi ulil albab. Yang ni tak ada isu. Siapa bunuh orang, kita bunuh dia balik. Sekarang banyak negara-negara yang mengharamkan penalti mandatory mati ni. Di UK, Australia, ramai. Sebab itu orang-orang yang kena hukuman mati ni, dia lari pergi sana, kita tak boleh nak tangkap dia, dia tak akan hantar balik kerana dia menentang hukuman mati. Beberapa kedutaan Europe dan juga Barat juga jumpa saya untuk kempen supaya support idea untuk hapuskan hukuman mati ni. Negara kita pernah seketika nak buang hukuman mati ni. Hukuman mati ni adalah benda yang disebut dalam Quran bagi kes orang bunuh balas, orang bunuh orang. Bahkan Quran kata walakum fil qisasi hayat. Bagi kamu pada hukuman bunuh balas itu kehidupan. Maksudnya orang bunuh mesti kita bunuh balik. Melainkan keluarga dia maafkan, waliyud dam.
Cuma dalam apa, sistem Islam ni tak ada siapa boleh maafkan. Atas masak mana tak boleh maaf. Keluarga saja boleh maafkan. Keluarga yang menjadi mangsa, yang mana mereka keluarga dibunuh. Okey. Yang ni tak ada masalah dibunuh. Ada undang-undang yang Tuhan tetap dah hukuman dia. Ada dalam Quran tentang curi dan seumpamanya. Hukuman-hukuman yang Tuhan tak tetapkan. Rasuah, tak ada hukuman spesifik dalam Quran, dalam hadis. Macam mana nak tetapkan? Yang ni pemerintah boleh tetapkan. Dia namakan dengan ta'zir. Ta'zir. Pemerintah boleh tetapkan. Cumanya ulama-ulama dulu, tuan-tuan kena bayang, mereka tulis kitab zaman dulu, zaman khalifah ada, kerajaan kuat Islam ada, hukum Islam tu dia berjalan. Mereka kata hukum ta'zir ni, pendapat sebahagian mereka, tak boleh lebih. Ni pejabat mufti ada kitab Zadul Mustaqni'. Dia kata wala tuzadu ta'zir ala asri jaladat. Tidak ditambah, tak lebih ta'zir tu lebih daripada 10 kali sebat. Maksudnya ringanlah kerana zaman itu. Tetapi para ulama yang buat kajian, mereka telah dalam kebanyakan mazhab akhirnya bersetuju pemerintah boleh menetapkan hukum ta'zir sehingga kepada peringkat bunuh jika sekiranya itu saja jalan untuk menghalang jenayah berkenaan. Antara yang kitab-kitab dulu sebut, kitab-kitab lama sebut, ialah perbuatan jasus, perbuatan ni intip ni, tentera atau intip maklumat bagi pihak musuh. Yang ni kira treason lah. Ataupun dia rakyat kita, dia intip maklumat, dia bagi kat musuh. Yang ni hukuman tak ada dalam Quran. Tapi ulama-ulama sebut boleh dihukum mati. Maksudnya ada hukuman yang Quran tak ada, dihukum mati. Cumanya di dalam sejarah Islam, kalau kita tengok dalam kerangka fiqh Islam tu, fiqh tu, ni pasal tentera ni, pasal mati-mati ni kan, satu orang tokoh besar, penulis, nama dia Abdul Qadir Audah. Dia tulis satu buku yang begitu penting, At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam. At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam ditulis oleh Abdul Qadir Audah, menyebabkan kerajaan Mesir menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Masa tu Mesir di bawah Jamal Abdel Nasir. Penasihat barat kata kalau dibenarkan Abdul Qadir Audah menulis buku lagi, akan berlaku kebangkitan Islam yang besar. Dan Abdul Qadir Audah telah menulis buku At-Tashri' Al-Jina'i fil Islam yang menimbulkan kebangkitan orang terhadap mengangkat semula perundangan Islam. Walaupun sebahagian penulisan dia boleh didiskusikan balik, tetapi 2 jilid dia tulis. Dia kata dalam buku dia, kalau nak kira undang-undang Perancis, undang-undang Inggeris, punyalah banyak hukuman mati. Tapi kalau dalam Islam hanya beberapa kes saja hukuman mati. Adalah ulama dulu sebut orang yang menyeru kepada bid'ah yang melampau dihukum mati. Ada ulama-ulama dulu sebut. Tapi artinya sangat sedikit hukuman mati. Soalan dia tanya ni, perasuah boleh tak hukuman mati? Di China perasuah hukuman mati. Dia tembak. Ulama-ulama kata oleh kerana hukuman mati ni satu benda yang berat. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Jangan kamu bunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi illa bil haq, melainkan dengan cara yang benar. Jadi nak bunuh ni last choice. Kalau kerajaan nak buat undang-undang hukuman mati rasuah tu, dia kena diskusi, bincang, sehingga seolah-olah
that's the only cara untuk menghalang rasuah yang akan merosakkan sesebuah negara. Saya tak kata boleh atau tak lah. Yang ni kena diskusi panjang lah. Boleh kata macam dadah lah, orang tanya boleh tak jatuhkan hukuman mati terhadap dadah. Dari segi kaedah dia boleh lah, kerana kalau sekiranya kerajaan menganggap itu saja cara untuk menghalang pengedaran dadah, dia sama dengan fasadu fil ard wa yas'auna fil ardi fasada, telah melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka dia boleh dijatuhkan hukuman mati. Dari segi kaedah tak salah, mau wajar ataupun tak tu dia kena bincang supaya tak berlaku mudah-mudah, terlalu mempermudahkan dalam mencabut nyawa orang. Kalau nak cadang tu kena cadang lah. Tapi kalau menteri nak lulus, ramai menteri tak setuju lah, mereka takut mereka mati dulu sebelum orang lain. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, jelas jawapan daripada Sahibul Samahah tadi. Tuan-tuan dengar ke saya jawab ni? Dengar ke? Saya dengar macam bergaung. Boleh dengar? Okey. Okey, alhamdullah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya bersamahah, saya teruskan lagi dengan soalan yang keempat daripada 13 soalan, tuan-tuan, insya-Allah. Soalan keempat ni, mungkin negara kita, mungkin di kalangan ATM sendiri ada pelbagai agama, ada selain pada agama Islam, ada rakan-rakan mereka yang juga ada perayaan-perayaan mereka. Jadi bolehkah hukum orang Islam terlibat dengan apa saja perayaan ataupun majlis berkaitan dengan non-Muslim ini, Datuk? Umpamanya Bon Adori dan sebagainya. Tuan-tuan, ada manusia hidup ni, dia memang ada hari dia seronok, dia berpesta. Kita pun duduk makan hari-hari, makan di rumah, dapur ada, ni ada, kita kata jom kita pergi makan di luar. Kadang-kadang bukanlah kerana makan di luar tu lebih sedap daripada makan di rumah kita. Kita nak kelainan, kita nak gembira, kadang-kadang ajak kawan makan, walaupun kita kena spend duit lebih, sebab manusia dia nak bergembira. Manusia makhluk bersosial. Jadi untuk itu manusia buat banyak perayaan dalam hidup mereka. Ada kegembiraan, seronok lah, orang tak? Kerana nak bergembira. Ada perayaan itu kerana sekadar nak bergembira, tak ada apa kaitan apa, seronok nak bergembira. Macam hari jadilah, bukan ada i'tiqad apa, tak ada apa. Anak kita dia punya birthday, kita pun pergi beli kek. Tak adalah kita percaya dengan potong kek ni menyebabkan anak kita jadi pandai, kemudian umur dia tambah lagi panjang. Kita tak ada percaya benda tu. Tapi dah orang masak makan, kita pun masak makan. Has nothing to do dengan any belief, kepercayaan, tak ada. Tapi satu lagi perayaan ialah perayaan yang ada kepercayaan. Kita buat perayaan ni, kita percaya kerana Tuhan menyuruh kepercayaan ni. Ataupun kalau kita rayakan benda ni, berkat akan datang, rezeki akan melimpah. Ini ada kepercayaan. Ini telah menjadi agama. Ini telah menjadi agama. Apa yang telah menjadi agama? Maksudnya ada belief, ada creed di belakang benda tu, ada some faith yang manusia percaya kalau dia buat ini menyebabkan ini, kerana ini mendekatkan dia pada Tuhan. Yang ini tak boleh dilakukan melainkan jika jelas ia adalah ajaran Islam. Seperti hari raya haji, hari raya korban, hari raya puasa ada. Jika tak ada, tak boleh. Jika kita pergi buat apa yang menjadi kepercayaan orang lain, berarti kita berkongsi menyokong perkara salah yang dia percaya. Itu dulu nak faham kepada kita. Sebab itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia di kalangan mereka. Dia merangkumi, kalau kita serupa dengan orang baik, kita di kalangan orang baik. Kalau kita serupa dengan orang jahat, kita di kalangan orang jahat. Kalau kita serupa di kalangan orang khurafat, kita di kalangan khurafat. Kalau kita serupa dengan perbuatan kufur, kita di kalangan orang yang buat kufur. Serupa ni maksud serupa yang orang lain tak buat benda tu. Misalnya pakai jubah, pakai baju Melayu, semua orang pakai baju Melayu. Kita tengok padri pakai baju Melayu, kita pakai baju Melayu, itu tak namakan serupa, kerana itu semua orang buat. Tapi kalau kita pakai baju yang orang tak pakai melainkan padri, artinya kita menyerupai dia. Nak ambil kain sebai di belakang, di badan, boleh. Tapi kalau kita pergi ambil kain kuning tu, kita sebai cukup kepala botak, kita kata saja style. Tak boleh, sebab ini hanya penganut agama tertentu saja yang buat. Makan pakai chopstick, ia bukan agama, tak ada masalah. Makan pakai fork and spoon, pakai garpu, ia bukan agama. Duduk atas pakai tie, ia bukan agama. Salute, ia bukan agama. Good morning sir, ia bukan agama. Jadi penyerupaan betul, menyerupai orang barat, tak apa, orang barat bukan mesti mewakili kekufuran. Penyerupaan yang salah ialah penyerupaan dengan sesuatu yang mempunyai unsur yang salah. Born ordinary ni, kita ordinary ni kena nak tengok dia ni kepercayaan ataupun tak. Kalau ada kepercayaan, dia salah. Kalau tak ada kepercayaan, pesta biasa, sekadar nak pakai baju Jepun ya, tak apa. Tapi masalahnya jika ada kepercayaan. Sebab itu majlis rumah terbuka, it's okay, tak ada kepercayaan. Tapi kalau masuk kepercayaan, salah. Jangan masukkan kepercayaan. Kalau tak masuk kepercayaan, dia jadi amalan kehidupan biasa. Pasal apa pakai baju tentera? Pasal ini adalah sistem. Kalau kita kata kerana pakai baju tentera ni lah menyebabkan bila orang tembak tak kena, umur lebih panjang, kepercayaan. Kepercayaan tak boleh. Sebab itu kena bedakan hal ni. Mana-mana majlis yang ada kepercayaan, orang Islam tak sertai. Jika tak ada kepercayaan, sekadar satu kemeriahan biasa saja, tak dikaitkan dengan apa-apa kepercayaan, ia dibenarkan. Fatwa ni dia boleh rujukkan. Okey, jelas kepada kita berkaitan isu ini. Mungkin sikit tambahan Datuk berkaitan dengan pakaian, man tashabbaha biqaumin. Sekarang ni banyak pesta pakaian itu, pesta pakaian ini. Kukuk suatu hari nanti ada pesta pakaian agama-agama. Kukuklah ada orang ini dia nak pakai jenis pakaian sami. Dia kata sekadar pertunjukan saja. Kalau satu orang pakai pakaian kufur, maksudnya let's say lah, untuk ekstrim punya contoh, dia gantung salib di badan dia. Kau tanya hang Kristian? Oh no, I'm not Christian, just a style. Satu style saja dia kata. Para ulama dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama, mereka kata kufur kerana dia jelas redha kepada kufur pada tindakannya, keluar agama. Yang kedua kata, jika dia tidak meredai agama tu, tapi saja dia seronok-seronok nak buat melawak ke apa, dia melakukan dosa yang sangat besar kerana tasyabuh dengan kekufur, amalan kufur. Tetapi ada tak logik kita, orang yang tak suka pada satu benda tu, dia pergi amal pakai benda tu, melainkan dia nak lakonkan satu watak lakonan yang bagi menggambarkan satu peristiwa ataupun kejadian. Itu mungkin. Itu mungkin. Tapi kalau kita pakai minat Korea, pakai baju Korea umpamanya, dia tak mewakili agama. Pakai pergi makan makanan Korea, dia tak mewakili agama. Siapa yang serupa dengan Korea, dia Korea lah, ikut hadis tu kan.
Tapi serupa menjadi man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum di kalangan mereka, tak adalah. Kalau kita dianggap di kalangan Korea, tak ada masalah. Orang anggap kita di kalangan Cina, tak ada masalah. Kita di kalangan India, tak ada masalah. Tapi tak boleh Muslim menzahirkan dia seolah-olah dia seorang Kristian, ataupun dia seorang Hindu, ataupun seorang agama Buddha. Oh, macam tu Islam sensitif sangat. Islam tidak sensitif. Islam baik dengan semua pihak. Islam tak bermusuh dengan orang lain, cuma soal identiti agama. Orang bukan Islam tak disuruh untuk menyerupai orang Islam, tak disuruh. Dan kita berbaik dengan orang bukan Islam bukan kerana dia menyerupai kita ataupun kita menyerupai dia. Kita berbaik dengan orang bukan Islam kerana soal dasar Islam itu yang memang buat baik dengan orang bukan Islam. Tak ada kaitan dengan meraihkan perayaan. Salahnya negara kita ni, saya beberapa kali sebut, bila nak baikkan kaum, dia suruh kau ni rayakan agama kau ni rayakan agama kau ni. Itu against our belief. Patutnya bukan itu. Kau buat baik dengan dia, jangan kacau dia. Buat baik kerana agama kata la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang kamu berbuat baik kepada orang yang tak memusuhi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, untuk kamu memberi harta kepada mereka dan melakukan keadilan kepada mereka. Itu patutnya. Tapi bila kita pi ubah hak Tuhan mau, kita kena pi buat perayaan macam dia pasal hari raya dia. Dia masak apa, kata dengan masak ni dapat keberkatan, padi lebih banyak, tanaman lebih subur, kita pun pi nyalakan api sekali. Salah. Patutnya kita bagi ruang kat dia mengamalkan agama dia, kita hormat dia, dia susah kita tolong. Bila kita tengok dia jatuh tengah jalan, kita tolong. Dia accident, kita bantu. Kita jadi doktor, kita tolong pasien kita tanpa memilih agama. Kita jadi orang yang menjaga keselamatan negara ini, kita memberi khidmat untuk semua rakyat tanpa memilih agama. Itu yang sepatutnya, bukan pergi tukar amalan agama. Ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Jelas insya-Allah kita dapat ambil butiran-butiran ataupun maklumat penting yang disampaikan bersama sebentar tadi. Baik, untuk soalan seterusnya kelima ni saya bagi situasi tuan-tuan. Seorang suami yang dah ada isteri lah, suami. Dia pergi mahkamah, dia isi borang permohonan poligami. Kemudian perempuan dia bunyi ahem dah Datuk. Dan biar hakim mengesahkan, membenarkan poligami suami ni. Tahukah isteri tak rela dimadukan. Jadi soalan Datuk, adakah berdosa isteri ni tak rela dimadukan Datuk? Silakan. Nak jawab susah orang perempuan dah. Isteri saya apa dah juga. Yang pertama ialah, saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, memang orang perempuan ni, siapa saja dah, ustazah besar ke, ustazah kecil ke, payahlah ada orang yang suka suami dia menikah satu lagi. Tapi itu tidaklah menggambarkan dia tidak redha dengan hukum Tuhan tu. Dia cuma tak happy benda tu berlaku pada diri dia. Kadang-kala disebabkan faktor-faktor sampingan. Orang setempat di tempat mereka tu, kawan-kawan dia duk tanya pula, suami hang menikah lain ke? Tapi kalau dia duduk di Afrika, sebahagian negara Afrika yang suami kalau tak kahwin lebih pada satu leceh, dia akan tanya, abang bila nak menikah lagi? Kerana kadang-kadang disebabkan faktor semasa. Hatta isteri Nabi SAW pun tak, bila tengok ada Nabi, umpamanya riwayat apabila Nabi berkahwin dengan Juwairiyah binti Haris, Aisyah dia rasa cemburu apabila tengok Juwairah cantik dan seumpamanya. Kemudian berdiri di depan pintu Nabi, dan kemudian Nabi tawarkan dia wanita. Cumanya ada beberapa hal masalah. Pertama, dia tak setuju tu
hal dia, tapi dia tak boleh bantah benda ni halal untuk suami dia selagi mana suami dia tidak melakukan perkara yang haram, dengan artinya telah tak adil kepada dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tengok hadis ni di dalam Sahih Bukhari 5 kali Imam Bukhari sebut. Imam Muslim saya tak ingat, lebih kurang 4 kali mengulangi hadis yang sama dengan makna yang hampir sama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litastafriqa safhataha fa inna laha ma qaddara laha. Jangan wanita meminta talak supaya suami dia tu talak saudara perempuan dia. Maksudnya talak ni maksud talak madu dia lah. Jangan dia minta supaya talak madu dia. Dalam riwayat dalam Bukhari juga, la yahillu limra'atin an tas'ala talaqa ukhtiha. Jangan wanita minta talak untuk supaya mentalakkan madu dia. Litastafriqa safhataha, supaya untuk dia ambil semua bolot kat dia. Fa inna laha ma qaddara laha, kata Nabi, kerana bagi dia apa yang Allah takdir untuk dia, dia akan dapat banyak mana. Kadang-kadang dia sangka bila suami kahwin satu lagi, dia rasa bahawasanya mungkin suami itu tak sayang kat dia. Mungkin suami itu akan lebih appreciate dan sayang pada dia. Dan dia kadang-kadang dia sangka mungkin rezeki dah tak ada dah kena bahagi dua. Rezeki dia tetap rezeki dia. Ini yang Nabi SAW sebut. Cuma haram dia meminta supaya suami dia mentalakkan madu dia. Satu. Yang kedua ialah, kahwin ni, suami dia kahwin, tak semesti menjadi rukun nikah ni dia kena bagi tahu kepada isteri dia, nombor satu. Kalau sekiranya, melainkan jika tak bagi tahu tu menyebabkan berlaku ketidakadilan. Kalau tak berlaku ketidakadilan, tak ada masalah. Misalnya yang kedua tu tak minta hak apa, dia hanya minta hak untuk bermalam saja, dan dia tak ambil pun hak yang banyak isteri dia yang pertama, dia tak bagi tahu, tidak menyebabkan perkahwinan tak sah ataupun suami dia berdosa. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qardawi dia menyatakan, kalau itulah dapat mengubat hati yang pertama supaya tidak merasa sedih, maka itu adalah lebih baik dalam sebahagian keadaan lah. Yang ketiga, kalaulah isteri dia tahu dan isteri dia cannot accept ni poligami ni, dia hari-hari tension, fikir, tidur tak lena, makan tak lalu, buat kerja apa tak boleh, dia tak boleh hidup dah dengan suami dia, dia tak boleh nak taat daripada suami dia. Kerana keadaan itu, dia tak terbayang bahawasanya satu hari dia akan bermadu dengan orang lain. Dia tak boleh accept. Dia meminta untuk suami dia menceraikan dia. Kononnya, saya bukan kata suruh, bolehkah dia minta cerai dalam keadaan itu? Dia boleh propose lah untuk minta cerai. Kerana apabila isteri Sabit bin Qais dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari datang kepada Nabi SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi dinin wala khuluqin walakinni akrahul kufra fil Islam. Wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, aku tak petikai agama dia dan akhlak dia, tapi aku bencikan kufur di dalam Islam. Maksudnya aku bencikan untuk tidak taat kepada suami, buat benda yang macam jahiliyah. Nabi kata, ataruddina alaihi hadiqatahu, adakah kau nak bagi balik kebun dia? Maksudnya dulu masa kahwin, mahar dia tu kebun, mau kau bagi balik kebun dia? Dia kata na'am. Nabi panggil Sabit bin Qais, Nabi kata, aqbilil hadiqataka wa talliqha tatliqatan, dan ambil balik kebunmu dan talaklah dia dengan talak. Yang ni dia panggil khuluq ataupun tebus talak, bagi balik dia punya mahar dia untuk dia menuntut talak. Sepatutnya proses ni dimudahkan apabila perempuan terutama ada surat doktor dia tertekan ke apa, hakim mahkamah syariah ni dia tak boleh panjang-panjang sangat, dia kena cerdik. Bila ada masalah macam ni, benda yang nak proceed cepat, dia proceedkan supaya tak ramai orang depression dan seumpamanya. Baik, alhamdulillah.
Tuan-tuan boleh clear no? Orang perempuan tak setuju pun tak apa, dia boleh. InsyaAllah ada hikmahnya, puan-puan sekalian. Cuma saya nak sebut, laki ni kalau sekiranya yang tak bagus dengan bini ni, dia tak nanti dua, satu pun tak bagus lah. Kalau yang bagus ni, dua ke tiga, dia bagus lah. Kalau yang tak bagus ni, yang duk tumbuk bini, pukul isteri ni, sini tak ada lah, tentera tempat lain. Yang duk pukul isteri, tumbuk isteri, mana bukan kerana dua isteri, satu isteri. Itu perangai asal lah, bukan kerana kaitan dia kahwin lebih ataupun tak. Baik, Datuk, soalan ke-6 ni ada rentetan daripada soalan kelima tadi. Cuma saya tertarik nak baca word by word soalan ni. Saya percaya soalan daripada wanita. Dia bertanya begini, kenapa semua mahkamah syariah di Malaysia banyak kes berkaitan cerai, tuntutan dan hak-hak bertangguh dan dibiarkan lama. Punca-punca sudah diketahui umum seperti tiada kerjasama bekas pasangan untuk datang tarikh tertentu dan lain-lain. Kenapa pihak berwajib duduk diam dan tidak usul kepada kerajaan langkah-langkah inisiatif seperti beri kuasa kepada mahkamah syariah untuk keluarkan arahan tangkapan ke atas bekas pasangan yang tidak agar kes diselesaikan cepat? Kebanyakan kesan kes terpaksa dipikul oleh bekas isteri seperti cerai tergantung, nafkah tertunda, nafkah tertunggak dan lain-lain. Ini menzalimi wanita. Saya antara orang yang cakap tajuk ni dah 10 tahun, bukan 20 tahun dah saya cakap tajuk ni. Mahkamah mesti lebih maju lah benar. Ada kemajuan dia, saya tak nafikan, tetapi banyak lagi kes-kes yang kita tengok 4 tahun tak boleh selesai. Suami tu dah pergi menikah lain dah, yang isteri tak selesai-selesai lagi minta tuntut cerai tuan pasang. Kalau isteri tu daripada tak monopos sampai boleh monopos saja, duk tunggu keputusan mahkamah. Ini adalah kezaliman, kerana mahkamah ni kadang-kadang mungkin hakim-hakim tu tak bijak. Dia tak tahu, dia main atas enactment saja. Bila suami tak main, dia tangguh. Suami tak main, tangguh. Senang kerja dia. Mana hakim yang tak terlibat, dia jangan kecil hati dengan apa yang saya cakap. Kalau dia terlibat, dia kecil hati, tak apa. Dan saya selalu komplain hal ni. Dia mesti, kerana banyak kes. Baru ni saya ada satu orang ustazah, dia beritahu, dia minta dengan suami dia bercerai 4 tahun dah tak dapat. Setiap kali dapat, suami dia buat bantahan, masuk balik mahkamah. Setiap kali dapat, buat bantahan, masuk balik mahkamah. 4 tahun, masa yang panjang. Wanita ada nafsu dia. Dan ini adalah satu benda yang mengecewakan. Sebab tu saya bukan against kadang-kadang idea. Contohnya dulu orang cakap nak buat hudud potong tangan, baguslah. Tapi kalau nak masalah cerai pun tak selesai, mahkamah syariah nak potong tangan, tekun silap potong kot. Nak buat undang-undang Islam yang hebat-hebat ni, upgrade mahkamah syariah ni bukan upgrade daripada tak juta menjadi jusa. Upgrade dari segi quality kebijaksanaan hakim-hakim tu bagi menyelesaikan kes-kes segera. Memanglah mahkamah syariah, tapi insya-Allah lah di Perlis ni cepat. Kalau ada lambat kita boleh ni, tapi dengan pimpinan mahkamah syariah yang baru di Perlis ni, insya-Allah kita harap cepatlah. Dan kita pun dengar memang cepat. Saya cakap umum, bukan di Perlis lah, saya cakap umum. Mesti tak boleh patut ada kes sampai bertahun-tahun wanita tak boleh selesaikan kes dia. Suami tak mai, tangguh. Suami tak mai, bagi 2 kali tak mai, putuskan dia. Ada kaedah-kaedah syarak yang boleh dibuat. Hakim mesti lebih luas. Saya tak kata semua hakim tak buat. Saya rasa kerana masih ada lagi kes-kes yang demikian. Kadang-kadang dulu tak ada, dulu ada kes masalah nak buat hudud. Saya bukanlah anti nak buat hudud tu. Tapi kadang-kadang yang bercakap tu mahkamah syariah, kadang-kadang kes yang duk ada cerai pun berfile-file lagi tak habis. Kita nak cakap tentang lebih panjang daripada itu. Kalau dah buat yang tu, baru kita berani nak bagi hukuman yang lebih berat di dalam kes-kes yang seperti ini. Saya bukanlah nafi mahkamah syariah sudah ada progres, telah maju dan ada pergerakan yang lebih baik dalam susunan kes dan seumpamanya. Tetapi masih lagi ada aduan-aduan kes-kes cerai yang bertangguh ni, yang kita dengar ni pun orang perempuan yang tanya, dan patutnya benda itu mesti dibaiki daripada masa ke semasa.
Okey, alhamdulillah. Berkaitan dengan isu pengurusan di mahkamah ataupun isu tuntutan cerai daripada berkaitan satu pasangan. Berikutnya soalan Datuk, mungkin soalan dan soalan seterusnya bersifat praktikal untuk lapangan anggota tentera dan sebagainya, iaitu berkaitan dengan wuduk dengan khuf, dengan kasut. Kebanyakan tentera kalau dia keluar ke masuk hutan dan seumpamanya latihan, dia pakai kasutnya, suitnya yang agak ketat. Bagaimana dalam keadaan solat? Dalam hukum fiqh ada hukum wuduk dengan khuf ni, Datuk. Khuf ni asalnya bahasa Melayu biasa ni dia panggil, orang kata macam stokil lah, tapi dia daripada kulit. Yang pentingnya ialah dulu biasanya daripada kulit ataupun daripada bahan apa-apalah, plastik ke, dia bukan material tu. Yang penting dia adalah bahan yang sukar dimasuki air, yang menutupi seluruh kawasan tempat kita berwuduk di kaki kita. Khuf ni ialah bab yang dalam agama ni dia panggil ijma'. Tak ada pengecualian. Semua ulama sepakat boleh sapu khuf. Boleh sapu khuf. Syarat sapu khuf ni, ketika kita pakai khuf tu, hendaklah dalam keadaan kita berwuduk. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, di mana apabila dia nak cabut khuf Nabi SAW, Nabi kata da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Nabi kata biarlah, kerana masa aku pakai khuf ni aku pakai dalam keadaan kedua-duanya suci. Maksudnya aku dalam keadaan berwuduk. Maksudnya sesiapa yang pakai khuf ataupun kasut macam kasut tentera ni dalam keadaan berwuduk, bila mana dia nak solat, dia tak payah cabut lah, dia hanya sapu saja di kasut dia. Kalau tidak jenuh lah tentera, kalau duk cabut boleh kena kasut macam ni cabut, perang main, bom main, lari tak ada kasut lah kan. Jadi ada keluasan dalam hal tu, bukan saja tentera, bukan orang biasa pun boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Khuzaimah bin Sabit dalam Tirmizi, mungkin juga diambil daripada Muslim. Aisyah juga menyuruh ditanya, mungkin juga daripada Ali. Aisyah juga menyuruh bertanya Ali bin Abi Talib, bahwasanya Ali menyatakan bahwasanya Nabi SAW Nabi jadikan ja'ala lil musafir salasata yaumin walayaliyahun, 3 hari dan untuk salasata ayyam walayaliyahun, 3 hari untuk orang musafir dan untuk orang yang bermukim yauman walailah, 1 hari dan 1 hari untuk orang yang bermukim. Maksudnya apabila dia pakai kasut tu, ada beberapa kaul, tapi saya ambil kaul yang diterjahkan oleh Imam Nawawi dan Ibn Taimiyah rahimahullah. Bermula daripada lepas dia pakai tu dia ada wuduk. Selepas dia ada wuduk tu, mungkin dia jalan-jalan, kata dia pakai, sekarang dia pakai kasut dia sejam, kemudian dia terbatal. Sejam kemudian dia terbatal. Tak usah kira lagi. Jumhur kira, tapi saya kata tak usah kira lagi. Lepas itu mari waktu zuhur, barulah dia mula ambil wuduk, sampai tang kaki tu dia sapu. Sapu ni sapu bahagian atas saja. Tapak kaki tak payah sapu. Oh, tapak kaki tak payah sapu. Itu yang ada kata-kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khufi aula bil mash." Jikalah agama dengan akal, logiknya sapu yang di bawah. Bukan Ali menafikan akal. Bukan semua dalam ibadat ini semua logik tu kuat. Dia sapu bahagian atas saja, tak sapu bahagian bawah. Dia sapu saja. Jadi dia sapu, katalah dia sapu sembahyang zuhur sekali, bukan 1,5. Kalau untuk orang yang musafir, 3 hari bermula waktu zuhur tu sehingga waktu zuhur hari yang ketiga, barulah tamat, barulah dia kena cabut kasut dia. Kalau dia tak musafir, dia duduk setempat, dia tak cabut, 1 hari bermula pada waktu zuhur tu lah yang dia sapu itu. Bermula pada waktu zuhur dia sapu. Ada qaul ulama, ramai juga dalam mazhab biasa, dalam mazhab Syafi'i, dia kata bermula dia berhadas tadi. Tapi kita ambil yang paling inilah, bermula dia sapu tu sampai next akhirnya, sehinggalah barulah dia anggap tak boleh sapu, dia kena cabut. Kalau dia nak mandi wajib, dia cabut. Yang ni untuk apa? Menggantikan wuduk. Jadi wuduk dia hanya sapu.
ulama-ulama telah meluaskan bab ini bukan saja pada kasut tuan-tuan tu satu hari ikat, juga kepada stokin. Dia panggil al-mashu 'ala al-jawrab atau jawrabain. Sapu di atas dua stokin juga dibolehkan. Apabila stokin tu cukup kukuh macam mana kita pakai ni, maka kita boleh sapu di atas dia. Pada sisi sebahagian di kalangan para ulama boleh lah. Hal-hal ni boleh diamalkan terutama orang yang dalam tentera lah. Susah kasut, payah nak cabut, pergi dalam operasi, ambil wudu sampai pakai kaki-kaki tak payah cabut, sapu saja. Cumanya kalau ada najis di bawah tapak kasut itu, dia hendaklah basuh. Kerana Nabi SAW ketika solat ada najis, Nabi buang kasut yang ada najis. Nabi solat dengan kasut, tapi bila ada najis Nabi buang, kerana Jibril bagi tahu kata najis. Sahabat pun di belakang buang. Nabi tanya pasal apa kamu buang? Mereka katakan kami melihat Rasulullah buang. Rasulullah kata kerana dia ada fihi qadar, padanya ada kotor, kerana malaikat bagi tahu aku. Maksudnya kotor kalau ada di tapak kasut kita tak boleh sembahyang. Tapi kalau kasut kita tak kotor, tengok tapak kita tak ada pun najis, ada pasir biasa, kita berjalan, boleh tak kita solat dengan kasut-kasut? Terutama tentera ni boleh solat dengan kasut. Bahkan Nabi solat dengan kasut, dia hanya cabut kasut dia apabila ada najis saja. Cuma sehingga sebahagian ulama kata menjadi sunnah juga solat dengan kasut tu segala-segala seperti mana yang Nabi buat. Cuma masuk dalam masjid kena buanglah kasut, marahlah Tok Imam. Ni saya bicara cerita dalam keadaan kita yang biasa ni dan angkatan tentera boleh mengamalkan sunnah-sunnah yang seperti ini. Baik, satu lagi Datuk, berkaitan dengan mungkin ada kaitan secara langsung juga dengan tentera. Kadang-kadang mereka pergi satu-satu latihan, misi dan seumpamanya, melibatkan hari-hari tertentu ataupun masa-masa yang ditentukan. Bagaimana dengan solat jamak dan qasar? Kalau satu misi yang mereka laksanakan ataupun perlu masuk latihan di hutan dan sebagainya, masa yang lebih daripada 3 hari ataupun seumpamanya, adakah jamak dan qasar ini boleh diimplementasikan? Okey, tuan-tuan, untuk umum tuan-tuan boleh pergi tengok di laman web Jabatan Mufti itu ada tentang fatwa jamak qasar. Tapi untuk saya bagi gambaran tuan-tuan mudah di sini sebagai tentera ni kan, kalau tuan-tuan bermusafir dan angkatan tuan-tuan tu bergerak dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat, berhenti tani sehari, tani 2 hari, berhenti tani tak tahu berapa hari lagi, mungkin 5 hari, mungkin sehari. Kalau siap kerja sehari kita jalan sehari, kalau setiap kerja 5 hari kita jalan 5 hari. Tak certain, masih dalam pergerakan. Sepanjang pergerakan itu boleh melakukan jamak dan qasar. Sepanjang pergerakan. Maksudnya Zuhur dengan Asar boleh dikombainkan, Maghrib dan Isya boleh dikombainkan, sama ada pada waktu pertama ataupun pada waktu yang kedua. Boleh. Ini tak ada isu. Misalnya kita bergerak daripada satu tempat, checkpoint kepada checkpoint yang lain, pergi yang lagi. Tapi kalau kita pergi tu pada satu tempat, base tu, dan di base tu kita dah tahu dah kita diarahkan duduk di base ni seminggu, so kita dah tahu kita punya jadual. Kalau begitu, maka pada majoriti ulama, kerana kita tahu daripada awal, maka kita tidak jamak qasar dah, kerana kita sudah tahu. Kerana mereka menyatakan, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali dengan sedikit ada perbezaan, iaitu 3 hari tak termasuk hari masuk dan hari keluar, maka mereka tidak menjamakkan, tidak mengqasarkan lagi, ataupun jamak tidak menjamak, qasarkan lagi. Tuan-tuan faham ni? Boleh ikut saya? Kalau tuan-tuan tak faham, angkat tangan. Tak payah bagi tahu apa yang tak faham, saya akan ulang balik. Jadi apabila tuan-tuan dah tahu seminggu, okey, tuan-tuan tak jamak qasar. Tapi kalau tak tahu, bos kata sampai situ, kalau you siap 3 hari you balik, you siap 2 hari you balik, you tak siap you tunggulah situ sampai sebulan.
kita boleh buat selagi, kerana kita tak tahu tarikh dah, siap saja kita balik. Sepanjang tu kita boleh buat jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Ada mazhab Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim dan sebagian ulama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mereka menyokong pandangan menyatakan lagi mana musafir. Ibn Utsaimin, mereka menyatakan pandangan lagi mana musafir, lagi duk rasa memang nak balik ke tempat asal kita, sepanjang itulah boleh jamak dan qasar. Itu pandangan yang kedua. Dalam fatwa perleh kita kata ambil yang pertama itu lebih jelas, ambil yang kedua tu kalau ada keperluan, misalnya kita dah tak ada ruang, dah kerja terlalu sibuk di dalam permusafiran, itu mungkin boleh lihat pada pandangan yang kedua. Asasnya ambil yang pertama tadi. Kalau tahu lebih pada 3 hari, tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Hari masuk tak usah kira, hari keluar tak usah kira. 3 hari without hari masuk dan hari keluar, kita dah tahu daripada awal itulah jadual kita, kita semayang tamam, semayang cukup di situ. Okey. Kemudian ada perbezaan antara jamak dan qasar. Jamak maksudnya combine semayang. Semayang zuhur campur semayang asar, yang tu nama jamak. Lepas buat zuhur semayang asar pula, itu jamak. Selepas semayang maghrib semayang isya, yang tu jamak. Qasar maksud semayang yang 4 menjadi 2. Ada bab dalam agama ni boleh jamak, tak boleh qasar. Qasar berkaitan dengan musafir, tapi jamak tak semesti berkaitan dengan musafir. Jamak tak semesti berkaitan dengan musafir. Contohnya, kita ada satu tugasan yang mana kita tak boleh lari dah. Maghrib pendek, kita ada tugasan masa maghrib tu, tugasan penting, kita kena buat satu kawalan dan kita bergerak. Boleh tak kita maghrib tu kita jamak dengan isya? Boleh, tapi tidak qasar. Kerana jamak dibolehkan lil hajah, jika sekiranya ada keperluan mendesak. Termasuklah saya selalu sebut tentera di sempadan ke, polis yang jaga trafik ke, doktor bedah ke, dia tak mungkin duduk tengah-tengah bedah waktu maghrib, hampa tinggal luar, aku nak pergi sembahyang Ustaz. Dia boleh. Ataupun kita tahu kita ada operasi bermula pukul 4 sampai malam ni, kita tak boleh buat apa dah. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar sekali, 4 tak boleh qasar, kerana kita jamak kerana ada hajat. Ini boleh juga dilakukan apabila ada keperluan. Ada keperluan. Wala yattakhiduhu adatan, kata para ulama, tidak diambil menjadi adat kebiasaan, tetapi dilakukan apabila ada keperluan. Terutama orang yang duduk luar negara, budak-budak yang nak periksa, kadang-kadang waktu peperiksaan itu, masa periksa tu waktu solat. Dia takkan kata dia nak keluar dulu, dia tak benar keluar. Dia boleh tak dia jamak? Dia boleh jamak. Orang yang nak berucap di parlimen luar negara, yang mungkin kalau dia nak cakap mewakili orang Islam, time to time solat, bolehlah dia jamak, kerana nak mengelakkan nanti terlepas peluang dia mewakili umat Islam dan seumpamanya. Boleh, tapi tidak qasar. Qasar hanyalah untuk musafir. Inilah hadis seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Aminah binti Jahash, di mana Nabi SAW menyatakan an tuakhirina al-zuhra wa tuajjili wa tuajjili al-asr. Kamu melewatkan zuhur dan kamu mencepatkan asar. Sebahagian ulama menganggap ini jamak suri, dan ini adalah pendapat yang tidak kuat, andaian salah seorang rawi saja. Hadis menunjukkan bahawasanya Nabi memberi kemudahan untuk orang yang kesusahan, seperti wanita yang istihadah. Hal yang sama orang yang berada di hospital. Macam kita ada hospital, nak semayang susah. Doktor yang bertugas tadi ataupun kita jatuh sakit, nak pergi ambil wuduk susah. Berbalutlah apa, mai anak kita zuhur, dia tolong kita ambil wuduk, spray kita bagi wuduk. Kita semayang zuhur, semayang asar sekali.
Kerana sehari yang sak ni tak ada siapa nak tolong kita dah. Boleh tak? Boleh. Tapi hanyalah untuk jamak, bukan untuk qasar. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat yang boleh diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Okay, alhamdulillah, rukhsah solat sebenarnya yang disebutkan oleh Sahabat Samahah tadi dapat kita ambil benar-benar intipatinya, kerana dia sangat-sangat berkait. Kerana solat ini dalam keadaan apa sekalipun kita tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Jadi rukhsah yang disediakan oleh syarak maka sangat-sangat berguna kepada kita dalam apa saja situasi. Jamak qasar, jamak tamam dan seumpamanya yang sebutkan tadi boleh difahami insya-Allah. Tuan-tuan kalau tak dapat hadam, kalau ada beberapa persoalan boleh tanya insya-Allah. Tuan-tuan faham tak saya cerita tadi? Faham tak? Kau tak apa faham? Okey. Seterusnya tu berkaitan dengan juga mungkin ada misi-misi latihan atau operasi tentera. Kalau mereka pergi dalam hutan dan sebagainya, bolehkah mereka dalam keadaan situasi darurat makan makanan yang tidak halal di sisi syarak? Umpamanya ada misi-misi latihan komando, ada makan ular dan seumpamanya. Bagaimana masalah ini? Oh, banyak soalan ni. Ular pun ada dalam tu kan, makan. Pertama, kalau kita duduk lautan, kita tak ada makan, kita makan dulu benda yang boleh makan. Ada orang tanya, apa hukum saya dalam hutan nak makan benda haram? Tapi dalam hutan ni ada lagi buah, ada makanan. Tak boleh. Dia darurat ni maksudnya, kalau sekiranya dia tak makan ni memberikan kemudaratan pada dia, dalam bahaya lah. Tapi kalau buah ada, makanan ada, ni semua ada, tiba-tiba nak pergi makan monyet, jadi susah lah. Tak boleh lah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Betul, darurat membolehkan benda yang dilarang, tapi belum sampai darurat kalau ada makanan yang lain. Cumanya kalau kita buat dalam senario memang makanan lain apa pun tak ada, yang ada hanyalah makanan haram. Makanan haram boleh dimakanlah untuk ketika kita darurat. Wad-daruratu tuqaddar biqadariha. Mengikut kaedahnya, darurat itu disukat dengan sukatannya. Maksudnya kita makan untuk membolehkan kita survive saja. Tak ada lah kata hari ni boleh makan babi, kalau kita buat babi masak kicap, babi goreng panas macam-macam. Sebab apa? Inilah peluang nak makan babi. Makan sungguh-sungguh. Taklah macam tu. Dia makan untuk dia survive saja. Dia makan untuk dia survive. Kalau dia tak ada darurat, dia tak boleh makan lah. Macam kalau latihan, tiba-tiba nak pergi makan ulang, tak ada pasal kita nak pergi makan ulang. Makanan dia ada lagi. Ulang ni pula, ni ular, takut Brigadier Jeneral Yazid bin Yusuf ni orang mana? Johor. Lagi ular. Lagi saya sebut ular. Ular ni ialah majoriti para ulama mengharamkan ular. Mazhab Malik saja ada pengecualian. Ular ni dia kata boleh, mazhab Malik ni dia longgar sikit, tapi majoriti haram. Antara alasannya kerana Nabi SAW kata uqtulul hayyat, bunuhlah ular. Jadi kalau benda boleh makan, takkan Nabi suruh bunuh begitu. Cuma maksudnya tak bolehlah dalam latihan ni kalau tanpa keperluan kita suruh orang pergi buat benda yang haram, sedangkan keperluan tu tak ada. Kerana kalau manusia ni lapar, dia tak ada najak kan, benda apa pun dia makan boleh kan, tak payah berlatih untuk makan ulang kan. Kok dia kata bila masa dalam keadaan biasa memanglah orang mual nak makan, tapi bila lapar apa tak ada, manusia memang makan lah, dia tak perlu latihan. Jadi dia tak ada alasan nak pergi makan benda haram kerana latihan. Melainkan benda tu kalau tak benda tu akan terjadi kalau dia tak buat masa sekarang, dia tak mungkin survive masa kemudian. Itu sangat susah nak cari kes yang seperti itu. Maka dengan itu, kalau dia darurat, dia boleh makan benda yang haram. Tak darurat, sekadar kita nak try, mana tahu besok kalau kita darurat, tak boleh. Tak boleh. Dan itu mungkin saya tak tahu macam mana prosedur pihak pasukan tentera, tapi hendaklah dielakkan benda itu, tak boleh. Dan kena bagi tahu kalau berlaku darurat biqadariha, dengan kadarnya, dengan kadar. Ya.
Baik, alhamdulillah. Seterusnya soalan yang ke-10 tuan-tuan. Jikalau dalam misi-misi ketenteraan ini ataupun dalam misi latihan, operasi dan seumpamanya ada anggota tentera yang terbunuh, Datuk, apa hukum? Adakah ada hukum diat ataupun dosa orang yang membunuh tanpa sengaja ini, Datuk? Mungkin Datuk ada penjelasan. Diat ni tuan-tuan bayaran kepada orang bunuh balas. Orang bunuh, kita buat benda yang menyebabkan orang mati, kita kena bayar diat. Dan diat juga kena kepada bunuh orang tanpa sengaja. Kalau tengok dalam fatwa Perlis ni, termasuk dalam hal tu ialah orang yang langgar tu. Bawa kereta tu, kita langgar mati dia tu, walaupun tak sengaja, kena bayar diat. Kalau ikut pemerintah kena urus. Jika tak, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kerana dia telah membunuh orang. Dan ini kerana dia ada membersihkan balik nyawa, jiwa dia. Tapi mungkin orang tanya, kalau dalam operasi, soalannya kalau dalam operasi, katakanlah dia tembak kawan sendiri, adakah dia dianggap membunuh? Kalau dia tak sengaja, dia bunuh tanpa sengaja lah. Kalau dalam sistem diat, adakah dia nak kena bayar diat? Dalam sejarah Islam ada kes semasa peperangan Uhud, apabila berlaku kekeliruan. Uhud ni panjang cerita perang dia, tapi menyebabkan sahabat kelang kabut apabila berlaku pertempuran yang disebabkan mereka tu telah meninggalkan base yang Nabi bagi tahu asal tu, menyebabkan berlaku kekelang kabut dalam peperangan dan berlaku beberapa peristiwa sehingga mereka telah membunuh kawan mereka sendiri, iaitu mereka telah membunuh Al-Yaman Abu Huzaifah. Siapa yang baca lah hadis? Huzaifah ibnul Yaman. Al-Yaman tu, Al-Yaman tu bapa pada Huzaifah, dia mati dalam perang Tabuk, dibunuh oleh orang Islam, padahal dia Muslim, kerana silap. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi dan riwayat Musnad Ahmad, dia kata wa aradan nabi an yadiyahu, Nabi nak bayar diat dia. Nabi nak bayar diat dia. Maksudnya kalau Nabi bayar diat, artinya kalau tentera terbunuh, pampasan dibayar oleh kerajaan. Karena Nabi tak tuntut. Fatasaddaqa Huzaifah, tapi kemudian Huzaifah maafkan. Nabi nak bayar daripada duit Baitul Mal, Huzaifah maafkan, jadi tak jadi bayar. Jadi menunjukkan wali ataupun menunjukkan keluarga boleh maafkan, tapi kalau keluarga tak maafkan, kerajaan kena bayar kalau peperangan. Tapi kalau dia tembak di luar medan ni, dia duk try pistol ke try senapan, tembak kawan, bukan ada arahan apa pun, yang tu dia bayar. Itu bunuh tanpa sengaja. Itu bukan di medan perang. Itu bukan di medan perang. Baik. Saya teruskan dengan soalan lagi 3 soalan, tuan-tuan. Berkaitan dengan solat Jumaat, Datuk. Bolehkah tentera ini ataupun kita yang ada tugasan kritikal, tugasan diarahkan bertugas ketika mana waktu solat Jumaat ini, jadi dia terpaksa meninggalkan solat Jumaat diganti dengan solat Zuhur, Datuk? Okey, terima kasih. Ini pun ada fatwa Negeri Perlis ni, kita dah keluarkan fatwa tentang ni, iaitu sesiapa yang mana ada tugasan yang kritikal, dia tak boleh lari pada tugasan tu pada waktu Jumaat, dia termasuk diberikan keuzuran untuk meninggalkan Jumaat, terutama di medan perang ataupun polis yang terpaksa jaga trafik, yang terpaksa jaga keselamatan, atau orang yang terjaga sempadan yang tak boleh, atau jaga mesin yang kalau dia pergi menyebabkan berlaku kebakaran, atau seumpamanya bomba pada waktu Jumaat berlaku kebakaran. Ini semua boleh, kena termasuk dalam keuzuran. Cuma kita sejak asasnya satu orang tak boleh tinggal sembahyang Jumaat, kerana kalau boleh dia elakkan daripada 3 kali berturut, disebabkan hadis yang diriwayatkan
oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW menyatakan, man tarakal jum'ah salasa marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Siapa tinggal Jumaat 3 kali mudah-mudah, yakni mengambil Allah tutupkan jantung hati dia. Siapa tinggal Jumaat. Dalam riwayat dia kata, dia sebut salasa marrat mutawaliyat, berturut-turut. Jadi kalau tentera ni, kalau nak mengelakkan walaupun ada keuzuran, kalau boleh janganlah sampai satu orang tu 3 kali berturut-turut. Dia atur supaya dia ni dah ni, supaya orang lain pula, untuk mengelakkan daripada 3 kali berturut-turut kalau boleh. Tapi kalau tak ada darurat di medan, memang tak boleh nak keluar, jaga sempadan, seorang, 1, 20 orang, 20 orang, ataupun 15 orang, 50 orang duduk lautan, dia tak ada Jumaat bagi dia. Kerana orang dalam sepanjang Nabi SAW bermusafir, kita dapati tak ada riwayat yang kata Nabi musafir, Nabi berhenti semayang Jumaat sama-sama kelompok yang musafir tu. Tak. Nabi tak semayang Jumaat semasa musafir itu. Jadi mereka gantikan dengan semayang zuhur. Ganti semayang zuhur. Jadi kalau ada tugas, cumanya kita ni, kalau ada kita dah minggu ni tak semayang Jumaat. Lepas tu bos kata, minggu ni siapa nak bertugas hari Jumaat ni? Kita kata, bos saya tak boleh, tak bos, minggu lepas saya dah punting, ataupun saya tak pergi, saya nak pergi minggu ni. Kita kena usahalah. Melainkan bos kita kata tak boleh, you kena juga pasal you penting, tak apalah. Tapi jangan kita fikir, oh aku ada peluang sekali lagi ni nak tinggal Jumaat, sedangkan kita ada peluang untuk solat. Kita dah minggu ni dah tinggal, minggu berikutnya kalau boleh jangan tinggal. Tapi kalau tak boleh, memang kita dah tugasan tu di atas kita, kan? You are appointed. Kita yang kena tugas tu. Kita secara personal memang dikaitkan dengan tugas tu. Itu adalah keuzuran, digantikan dengan solat zuhur. Okey, lagi berkaitan dengan solat Jumaat, Datuk. Kalau lah tadi Datuk sebut kalau dia situasi dalam keadaan bertugas, tak perlu gugur solat Jumaatnya, kalau keadaan musafir dan seumpamanya. Tapi kalau dalam misi latihan dan seumpamanya, dia ada kurang daripada grupnya, kurang daripada 40, dan dia berada satu tempat dan mungkin ada ruang untuk dia lakukan Jumaat, boleh ke Datuk? Okey, kalau dia pergi satu tempat tu memang menjadi penempatan tentera, base tentera. Katalah Lamutan tu dalam satu tempat di Sabah Sarawak lah, di pulau-pulau tu memang ada base tu, memang ada pegawai yang duduk situ. Cuma kadang-kadang adalah anggota yang bertukar-tukar. Tapi di situ penempatan dah pegawai-pegawai tu. Mereka yang ditempatkan di situ telah menjadi penempatan mereka. Mereka sembahyang Jumaat, boleh mendirikan Jumaat. Tapi kalau bukan penempatan, sekadar kita pergi pasang kemah ya, lepas tu nak pergi tempat lain pula, pasang kemah 20 hari situ, pergi tempat lain pula, bukan penempatan, maka tidak ditunaikan Jumaat di kawasan yang seperti itu. Hanya kawasan yang menjadi penempatan, kerana Nabi tidak memerintahkan badui yang berpindah randah tu untuk mereka melakukan tempat solat Jumaat khas untuk mereka, melainkan mereka yang menjadi penempatan mereka sembahyang Jumaat. Kalau tak ada penempatan, tak ada sembahyang Jumaat. Kita dalam Perlis ni fatwa kebenaran kita bagi pada penjara dah jadi penempatan. Dia memang duduk situ lah, di situ dia duduk, dan memang dia di situ, dia penempatan. Dia memang tempat dia tak pergi mana dah. Tapi kalau kita sekadar pergi 5 hari, lepas tu kita pindah pula, nak pergi sana pula, pergi sana juga, lepas tu kita angkut kemah kita pergi, ia bukan penempatan. Tidak ditunaikan Jumaat, bahkan ditunaikan zuhur ketiga untuk mereka ni. Okey, alhamdulillah. Selesai soalan-soalan yang peringkat saya yang saya ajukan kepada Sahiba Samahah Datuk. Seterusnya ruang masa yang ada ini, lagi 15 minit saya buka kepada soalan audien lah. Tuan-tuan,
Brigadier General, Panglima dan juga hadirin hadirat, sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan, insya-Allah kita bagi ruang, dipersilakan. Ada tuan-tuan? Ada 2 mikrofon disediakan sebelah kiri tuan-tuan dan juga di tengah. Dah ada soalan. Assalamualaikum yang berbahagia Datuk. Saya ada satu soalan. Adakah perlu qada atau ganti solat semasa aman? Semasa aman. Seorang tentera, khususnya komando dan sniper, solat secara menghormati waktu kerana dalam keadaan berjaga-jaga atau standby semasa perang. Situasi ini pergerakan dihadkan kerana dikhawatiri dikesan oleh musuh. Mohon pencerahan yang berbahagia Datuk. Okay, terima kasih. Yang pertama, jika sekiranya Nabi SAW kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, kamu datangi dengan kadar yang kamu mampu. Bila sampai waktu solat, maka kita solat, cuma dia beri beberapa kelonggaran macam saya sebut tadi. Yang pertama, dia boleh jamakkan solat dia. Misalnya kalau dia tahu, misalnya dia hanya ada ruang masa ni, sehari dia akan, semua pergerakan dia sangat terbatas. Dalam ruang yang dia ada pada waktu zuhur, dia semayang siap-siap termasuk asar. Waktu maghrib dia semayang siap-siap termasuk Isya. Ataupun pada waktu zuhur dia tak ada peluang, dia boleh takhirkan semayang zuhur dia pada waktu asar, atau semayang maghrib dia pada waktu Isya, jika dia rasa nanti akan ada peluang. Jika sekiranya dia kena duduk setempat, tak boleh pergi mana, dia bangkit tak boleh apa, dia solat juga dengan hanya menggunakan kadar kemampuan dia bergerak. Kalau dia tak boleh nak rokok, dia rokok dengan kadar dia, macam orang sakit lah. Kalau dia nak sujud, dia sujud dengan kadar orang sakit. Kalau dia tak boleh nak bagi nampak pergerakan dia, iaitu kita datangi dengan kadar yang kita mampu. Kalau dia mampu menghadap ke arah kiblat, dia menghadap ke arah kiblat. Sebahagian fuqaha menyamakan ini sebagai solat hormat waktu. Tetapi sebenarnya apabila satu orang telah menunaikan solat dengan kadar yang dia mampu dalam keadaan itu, maka sebenarnya telah memadai, dan itu telah dikira dia telah menunaikan solat. Misalnya dia duduk di tempat dia, dia tak boleh berdiri kan, dia takut orang nampak, dia bergerak dengan kadar yang dia boleh untuk bergerak, supaya dia tidak dikesan oleh musuh dan seumpamanya. Tapi kalau dia tahu bahawasanya nanti habis sesi ni akan ada orang lain akan backup dia, pada waktu lagi dia ada lagi 2 jam, waktu asar lagi ada lagi, dia takhirkan sehingga pada waktu asar. Kalau tak, dia masih sentiasa dalam pergerakan, dia solat ketika mana ada ruang dengan kadar yang boleh dia solat. Dengan itu maka dia tidak ada qada. Kalau dia semayang pada waktu asar pun dia tidak qada, sebenarnya dia takhirkan, masih lagi dalam waktu yang diizinkan. Karena Nabi SAW kata, "Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum." Mungkin dia kata tak ada nak ambil wuduk, kalau bergerak pergi ambil wuduk tak boleh, dia boleh tayamum di tempat dia itu, kerana dia tak boleh menggunakan air. Kalau dia guna air jadi bahaya, musuhkan kesan dia. Iaitu dia hanya tepuk tanah, dia sapu muka dia tepuk tanah, dia sapu tangan, kedua tangan pergelangan memadai. Kalau dia nak sapu sampai atas ni pun ada qaul dalam mazhab Syafi'i dan selainnya. Tapi kalau dia sapu sekat ini pun memadai, maka dia tunaikanlah solat ketika itu. Boleh kah? Kalau tak jelas boleh tanya saya balik, kok ada keadaan yang lain yang mungkin untuk saya jawab. Baik, seterusnya sekiranya ada soalan lagi, boleh sama-sama diajukan kepada saya bersama. Persilakan tuan. Salam. Minta guna mic, kurang jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajukan soalan mengenai lelaki memakai seluar pendek yang ada saya dengar yang tak boleh menjadi wali. Saya ada dengar siapa kata? Tuan-tuan, pertama ialah perbincangan para ulama ni tentang had aurat lelaki. Seluar pendek tu tak jadi masalah kalau dalam mazhab Syafi'i pun, cuma pendek setara mana. Kalau mazhab Syafi'i pendek itu sehingga tutup sampai lutut dia, walaupun pendek tak apa. Cumanya dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan juga mazhab sebagian dalam mazhab Malik tidak. Dia menyatakan paha dalam mazhab Syafi'i ini paha dia aurat. Fa inna fakhidhani aurah, dalam hadis Muammar. Yang Muammar ghuddat fakhidhai fa inna fakhidhain aurah. Fakhidhai paha adalah aurat. Di dalam mazhab Malik dia menyatakan paha tidak aurat. Atas alasan antaranya para sahabat nampak putih paha Nabi di dalam peperangan. Jika sekiranya dia aurat, maka akan dia tersingkap. Jawapan dalam mazhab Syafi'i dia kata peperangan tak boleh kira pasal dia mungkin tersingkap. Dalam mazhab ni pula dia kata tak, kerana mustahil Allah menyingkapkan auratnya. Tapi ada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi SAW dia tersingkap. Dia kata saqaihi au fakhizaihi, ketika masuknya Abu Bakar, Umar dan Osman. Apabila Osman bangun, faqama wa yusawwi, apabila Osman bangun dia bangkit dan dia membetulkan kainnya. Nabi, tapi rawi itu kata saqaihi au fakhizaihi, pahanya ataupun betisnya ataupun pahanya. Itu telah menjadi dalil menunjukkan bahawasanya paha tidak dianggap sebagai aurat. Kalau tidak, rawi tak mungkin keliru tentang masalah paha ataupun Nabi tersingkap paha. Tak mungkin keliru, dan tak mungkin ketika Abu Bakar ataupun Umar datang Nabi dalam keadaan tersingkap paha. Dan ini telah menjadi hujah dalam sebahagian mazhab yang menyatakan paha bukan aurat. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab Ahlul Itrah, mazhab Ahlul Bait dan ramainya, mereka semua telah menyatakan paha aurat. Yang terbaiknya tutuplah paha tu, itu yang terbaik. Tapi kalau ada orang tersingkap paha dia, tidaklah, it's not big deal, bukanlah satu benda yang terlalu besar, kerana ia bukanlah satu perkara yang disepakati sebagai dosa. Bukan disepakati sebagai dosa. Kalau sekiranya satu orang pakai seluar pendek, taklah menarik dia sebagai menghapuskan dia sebagai wali ataupun wali nikah. Walaupun illa biwalil mursyid, melainkan wali mursyid, seperti yang dipakai dalam riwayat Imam Syafi'i dalam Musnad tentang syarat wali nikah itu. Tetapi dia, kerana dalam kitab Syafi'i dia tak mau wali itu fasik. Fasik ni wali yang sentiasa buat dosa. Oleh kerana hal paha ni bukan satu hal yang disepakati, tak boleh dianggap menjadi fasik kerana hanya satu orang tu hanya sekali-sekala. Di dalam mazhab Syafi'i memang, tapi dia tidak fasik pada majoriti, pada keseluruhan, pada semua pendapat ulama-ulama. Sebab itu kalau dia kata kalau isap rokok tak boleh jadi wali, mungkin lebih kuat. Sebab apa? Sebab isap rokok ramai ulama telah menyatakan dia berdosa kerana dia bersentiasa. Pun begitu, ulama-ulama telah memberikan pengecualian jika sekiranya tidak menzahirkan fasiknya. Kerana susah nak cari orang yang tak buat dosa di zaman ni. Ini yang disebut dalam Al-Fiqhul Manhaji dan seumpamanya. Kitab-kitab mutaakhir di kalangan mazhab Syafi'i sendiri memberikan kelonggaran selagi dia tak nampak fasik yang zahir, minum arak secara terbuka umpamanya. Tapi kalau fasik dia tu fasik yang tersembunyi, kadang-kadang pakai seluar pendek umpamanya, basuh kereta dan seumpamanya, tidaklah membatalkan untuk dia menjadi wali. Kerana tujuan wali ini ialah wali protector, untuk dia melindungi perkahwinan itu. Kalau dia fasik yang menghilangkan identiti itu, yang disebut dalam kitab-kitab itu ialah fasik yang melakukan dosa yang besar, dia menjadi fasik seperti zina, minum arak dan seumpamanya, dan berterusan di dalam dosa yang kecil. Dan dosa kecil ni macam seluar pendek ni tak termasuk dalam dosa besar. Kalaupun dalam mazhab Syafi'i dia dalam dosa kecil, dia bukan dosa besar. Kalau dia berterusan dalam dosa kecil,
Di dalam kaulan sebahagian mazhab Syafi'i. Cuma oleh kerana solat pendek ni isu khilaf, tidak patutlah untuk dibatalkan orang tu menjadi wali kerana pakai solat pendek di dalam mana-mana mahkamah syariah pun. Baik, saya bagi peluang sekiranya ada satu lagi soalan daripada tuan-tuan. Dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum yang berbahagia Datuk Mufti. Saya Lieutenant Muhammad Faris bin Ghazali daripada pasukan 4 Regimen Ranger Diraja. Untuk makluman Datuk Mufti, pasukan saya ini merupakan pasukan yang terdiri pada anggota yang berbilang agama dan bangsa. Jadi di sini saya ada 2 soalan, iaitu berkaitan dengan ibadah korban. Soalan yang pertama ialah adakah daging korban ini boleh dimakan oleh non-Muslim? Dan soalan yang keduanya, adakah boleh jika dibuat pengagihan daging korban ini kepada non-Muslim dan daging korban tersebut dibawa pulang ke rumah mereka? Terima kasih. Okey, terima kasih. Ini adalah bab yang para ulama khilaf tentangnya. Di dalam mazhab Syafi'i, saya nak sebut ni sebab tuan-tuan di negeri Perlis ni, dan bahkan bukan negeri Perlis saja, dalam dunia ni sekarang umat Islam mengamalkan mazhab secara terbuka. Kerana dunia terbuka, dia tidak boleh begitu sempit. Dengan menghormati mazhab tertentu, dengan menghormati mazhab-mazhab yang ada, tetapi kita melihat pada qaul yang lebih luas, terutama dalam kes-kes yang seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i memang dia kata bahawasanya daging korban akikah tak diberi kepada orang bukan Muslim kerana dia berkaitan dengan ibadah, dan ibadah itu hanya tertentu kepada orang Islam. Tapi di dalam mazhab-mazhab yang lain, mereka memberikan kelonggaran. Hatta dalam fatwa, dalam majlis lajnah fatwa Arab Saudi, dia memberi kelonggaran, dia memberikan keizinan untuk diberi makan daging korban, hatta daging akikah kepada non-Muslim yang bukan memusuhi Islam. Kerana pertama, tidak ada dalil hadis Nabi yang Nabi kata daging korban tak boleh bagi pada non-Muslim. Tapi ada dalil yang saya baca tadi, yang agama membenarkan kita buat baik untuk semua, termasuk pada non-Muslim, iaitu la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, untuk kamu tabarruhum, buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan adil pada mereka. Perkataan tabarru tu, ulama-ulama telah menyatakan, mufassirun kata memberi kepada mereka. Yang ini termasuk pemberian tu daging korban. Selagi mereka kita dah makan, mereka duduk kita misalnya kita masak daging, taklah kita kata you tengok you jangan makan, you kafir. Itu sikap yang tidak adil lah untuk mereka, terutama orang yang ada jiran. Kadang-kadang saya tengok dengan menghormati mazhab Syafi'i diamalkan pada negeri-negeri macam Saudi yang tak ada orang kafir, mudahlah. Tapi kalau satu orang tu di jiran, dia baik dengan jiran sebelah non-Muslim, buat akikah rumah dia, semua jiran-jiran sebelah semua datang, rumah dia skip, dia tak boleh mai. Sebab apa? Pasal you bukan Muslim, you tak boleh makan kenduri kami. Kalau you main pun you kena makan ayam ke apa. Ini not nice lah, untuk menunjukkan ta'amul yang baik, muamalah yang baik. Sebab itu maka dalam mazhab Hanbali, walaupun mazhab Mahali sebagai kaulnya mazhab Syafi'i, dan mazhab-mazhab yang lain seperti Hanafi dan seumpamanya, mereka memberikan kelonggaran untuk hal-hal yang seperti ini kepada orang bukan Muslim. Kalau tanya saya, boleh makan. Fatwa di Perlis ni pun yang kita keluarkan, dibolehkan makan orang bukan Muslim yang tidak memerangi Islam untuk memakan daging korban ataupun daging akikah. Boleh diberi kepada mereka untuk mereka makan. Kalau mereka memerlukan, bukanlah sembelah-sembelah semua pergi bagi kat dia apa. Tapi maksudnya mereka boleh makan lah. Okay, Alhamdulillah. Berakhirnya persoalan yang diajukan oleh audien tadi, Tuan Lieutenant tadi, soalan ketiga. Maka sampai di sini sahaja sesi soal jawab bersama dengan sahib bersama.
Jadi apa yang telah dibincangkan, telah dijawab dan telah diberi penjelasan oleh Sayyid Samahah tadi, diharapkan kita semua dapat mengambil sebagai panduan dalam kita mengaplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik saya, tuan-tuan yang ada kaitan secara langsung ataupun nanti ke depan nanti kita ada untuk kita jadikan panduan dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Tuan-tuan yang sekiranya ingin mendengar semula rakaman penjelasan Sayyid Samahah, boleh melihat semula melalui rakaman yang live ni. Kita mana pihak mereka media ni akan akan upload dalam channel mereka, boleh dilihat semula rakaman pada pagi ini, insya-Allah. Baik, dan juga tuan-tuan sekiranya ingin lagi penjelasan atau mendengar kupasan daripada Sayyid Samahah, boleh juga ikuti siri-siri kuliah Sayyid Samahah. Antaranya kuliah Sayyid Samahah pada setiap minggu hari Khamis selepas solat maghrib di Masjid Alwi, mengupas kitab Bulughul Maram. Jadi di sana tuan-tuan juga boleh lagi menimba ilmu, insya-Allah. Dan juga istimak Jumaat pada setiap hari Jumaat pagi, dan juga siri-siri ziarah Jabatan Mufti yang ada kita akan wawarkan, dan juga seminar-seminar yang kita akan laksanakan pada setiap bulan. Bulan Januari baru ni kami laksanakan satu seminar berkaitan dengan interaksi bersama dengan non-Muslim, fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Bulan Februari kami laksanakan satu seminar, begitu seminar kepentingan menilai status hadis. Bulan Mac bulan depan kami akan laksanakan juga seminar berkaitan dengan fiqh mazhab, iaitu mazhab Hanafi. Kemudian bulan berikutnya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan seumpamanya. Dan seterusnya sehingga ke Disember ada seminar-seminar yang kami laksanakan. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat melalui channel Facebook kami dan juga laman web Jabatan Mufti Negeri Perlis. InsyaAllah semua program-program seperti ini kita suburkan, kita dapat ambil sebanyak mungkin manfaat untuk kebaikan diri kita dan juga untuk kebaikan semua, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Sayyid Samahah Profesor Dato' Arif Perkasa Dato' Mu'asri Mizul Abidin, dan juga pihak saya mewakili pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Bahagia Brigadier Jeneral Yazid bin Yusuf, Panglima 30 Brigade Infanteri Kem Bukit Kauda ini, dan seluruh pimpinan-pimpinan Kem Markas 30 Brigade ini, insya-Allah. Jadi akhir kalam saya mengucapkan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara majlis.